Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO yang di sini saya lihat di media, yaitu jika ini bukan pertuduhan politik, saya tak tahu apa lagi. Dan saya lihat kenyataan yang dikeluarkan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi Pakatan Harapan melakukan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik terhadap dirinya dan lebih 20 ahli politik Barisan Nasional yang lain selepas PRU ke-14. Dan dia juga berkata ketika membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram, beliau berkata dia menyadari bahawa pada 9 Mei iaitu apabila ABN gagal membentuk kerajaan, beliau dan pemimpin lain didakwa di mahkamah atas kes jenayah. Dan di sini juga beliau mengungkit bahawa PH mempunyai seramai 15 orang pemimpin yang apabila mengambil alih kerajaan dan ditarik balik pendakwaan terhadap mereka. Ini adalah kenyataan yang saya akan jawab sekali. Dan yang pertama, saya nak menjawab kenyataan jika ini bukan pertuduhan politik, saya tak tahu apa lagi. Okey, saya nak beritahu juga Presiden UMNO dan pimpinan UMNO yang lain serta rakyat di luar sana bahawa ini bukan pertuduhan politik, tetapi ini adalah janji pemimpin politik daripada PH. Apabila menang PRU ke-14, kita akan heret mereka yang melakukan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan berbagai-bagai isu yang melibatkan salah laku dalam mereka mentadbir negara. Ini adalah janji PH kepada rakyat. Jadi, apabila janji PH ini telah pun PH laksanakan apabila menang di PRU ke-14, maka Datuk Seri Zahid Hamidi perlu menghadap kerana kalau tidak bersalah di atas pendakwaan yang ada, iaitu sebanyak 40 pertuduhan yang ada tu, maka dia tidak perlu takut. Iaitu 47 pertuduhan, bukan 40 ya, 47 pertuduhan. Jadi, kalau betul beliau tidak salah pecah amanah, pertuduhan rasuah dan juga pengubahan wang haram, kenapa beliau perlu takut, perlu berdepan dengan masalah dan situasi itu? Apa yang saya lihat, beliau silap. Dia nak menuduh kerajaan PH itu mengheret beliau. Sebenarnya yang mengheret beliau itu adalah kemenangan rakyat. Kerana rakyat seperti mana yang saya katakan tadi, PRU ke-14, rakyat memberi mandat, PH menang dan akhirnya kerajaan PH itu terbentuk dan kita boleh membuat reform dalam sistem kerajaan kita yang selama ini digunakan oleh UMNO Barisan Nasional untuk cuba menindas parti-parti pembangkang, rakyat-rakyat yang bersuara. Yang mana kita tahu, contoh yang terbaik kita boleh lihat adalah apabila kita lihat SPRM. Yang mana sewaktu sebelum PH memerintah, berapa ramai pegawai SPRM terpaksa ditukar ke sana, ketukar ke sini, ada yang dipecat. Itu adalah zaman kes 1MDB Najib. 1MDB hampir kita tidak boleh bongkar jika Barisan Nasional tetap berkuasa hari ini. Dan hari ini Barisan Nasional tumbang, akhirnya kita boleh mengheret Perdana Menteri yang waktu itu, iaitu Datuk Seri Najib, ke penjara hari ini. Dan jelas ada kesnya. Dan kesnya adalah terbukti. Jika UMNO Barisan Nasional merasakan bahawa apa yang dimuktamadkan oleh Hakim Negara bahawa kes Najib ini dan Najib masuk ke penjara ini tidak betul ataupun hanya politik, maka hari ini pimpinan UMNO Barisan Nasional ada dalam kerajaan. Perdana Menterinya adalah daripada UMNO. Dan akhirnya Datuk Seri Najib itu masuk penjara. Dan kalau UMNO rasa hakim yang ada tidak boleh dipercayai, maka ini juga kita lihat menghina badan kehakiman kita. Apa yang dia kata hari ini seolah-olah menghina hakim juga, kerana dia mengatakan ini adalah pendakwaan terpilih. Jika betul dia tidak bersalah, sila buat kenyataan ataupun lawan di mahkamah berkenaan dengan 47 pertuduhan yang melibatkan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram ini. Tak payah nak berdolak dalil lah Presiden UMNO. Orang rakyat bukan bodoh lah. Apa yang kamu beli harta di luar tu rakyat, kalau kamu nak suruh bongkar, PKR boleh bongkar tau. Ada tu revisi tu. Tak payah revisi, saya pun boleh. Saya pun bolak-balik Indonesia tu. Jadi benda-benda ni rakyat dah nampak. Untuk nak menjawab lagi pertuduhan yang dia mengatakan seramai 15 orang pimpinan PH yang ditarik balik pendakwaan ini, dia ulang-ulang. Yang dia ulang-ulang ni, yang dia paling dia ingat Lim Guan Eng. Lim Guan Eng, kes terowong tu masih jalan.
Tidak ada isunya. Jadi saya tidak ada isu di situ sebab dia masih dalam mahkamah. Nak tahu betul atau salah kita tunggu. Macam UMNO, belum disabit bersalah, tak bersalah. Jadi kenapa nak menuduh kes itu selesai? Lepas tu dia kata S. Sibarasa. S. Sibarasa punya Sibarasa punya kes tidak melibatkan duit berbilion. Ada S. Sibarasa mencuri duit berbilion-bilion, salah guna kuasa, penyelewengan, pengubahan wang haram. Tak ada. Dia bukan melibatkan rakyat yang nak kena bayar 5 juta satu hari, tak ada. Lepas tu dia kaitkan dengan naib presiden timbalan presiden PKR Rafizi Lamri. Rafizi Lamri dah keluarkan kenyataan bahawa 14 kes beliau menang. Dan kes-kes yang dituduh terhadap presiden ketua timbalan presiden PKR ni tadi disebabkan adalah kes yang dikatakan fitnah. Fitnah tai kucing apa? Hari ini 1MDB, lembu dalam kondo. Ini yang 6 bilion ni, LCS ni. Dan banyak lagi kes-kes yang dibongkarkan oleh Rafizi. Itu fitnah. Sebab Rafizi fitnah lah Datuk Seri Najib duduk dalam penjara hari ini. Sebab itulah Datuk Seri Zahid ini menangis meratip Najib tu. Kerana apa? Kerana tak lama lagi Presiden UMNO dia pun masuk. 47 kes kalau tak sangkut, UMNO akan ditolak habis-habisan oleh rakyat. Kuasa rakyat itu lebih besar. Dulu bolehlah kau orang dok ni dengan rakyat. Jadi dia tidak payah nak cerita pasal ini terpilih. Rakyat kalau dengar apa yang saya sebut ni, dia kata orang-orang UMNO yang dituduh ni yang salah satu yang dia sebut ni, okey, Datuk Seri Najib Razak melibatkan 1MDB, SRC dan kapal LCS ni silap-silap pun terbabit sama. Banyak isu yang terbabit dengan Datuk Seri Najib tau. Jadi dia sebut lagi Datuk Seri Ahmad Mazlan. Datuk Seri Ahmad Mazlan sendiri mengaku Najib bagi duit dengan dia. Apa lagi dia nak kata? Datuk Seri Tengku Anan Mansur ni, yang rakyat gelak ni, dia kata duit poket je duit macam tu. Duit berjuta-juta. Tengku Anan Mansur ni kaya dari mana? Dari kayangan. Apa dia ni keturunan bapak dia ada kilang emas dekat langit? Jadi kita nak lihat, rakyat harus fikir bahawa apa yang dia katakan ini, yang dia nak hantam Pakatan Harapan ni, Pakatan Harapan tak ada elit-elit politik yang kaya raya ni. Rafizi Lamri tu tak ada Mercedes 5 biji, 20 biji dalam rumah. Lim Guan Eng tak ada 50 biji banglo. Pemimpin UMNO Barisan Nasional lah kita tengok kaya sekaya rayanya. Ini kalau orang nak ungkit banyak, pemimpin UMNO lah paling banyak korup sebenarnya. Sebab itu perlu ditukar. Duit Petronas kamu orang jarah semua. Duit-duit yang ada dalam negara kamu jarah semua. Lepas tu kamu salahkan orang lain. Sebab pimpinan UMNO adalah pimpinan politik yang malas cuma mencari duit dalam politik untuk mereka hidup. Mereka tak tahu berniaga, suku sakat tak tahu berniaga, akhirnya suap mulut dengan dedak, teriak sampai habisnya. Jadi sampai bila kita ni nak ada kemajuan? Jadi itu je lah hakikatnya. Jadi apa yang saya cadangkan kepada rakyat, jika kita nak lihat Perdana Menteri daripada UMNO Barisan Nasional adalah Datuk Seri Zahid Hamidi, kita sila undi Barisan Nasional. Jika kita nak negara ini diubah, kita hendak membetulkan apa yang telah rosak teruk ini, undilah Pakatan Harapan. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Kalau kita nak negara kita ini berada di jurang yang lebih teruk, dengan pembelit isu agama dan berbagai-bagai isu yang hanya membohongi rakyat juga, undilah Perikatan Nasional. Itu saja. Saya senang mudah. Jadi saya bercakap ini atas kapasiti saya sebagai orang penting dalam PKR, iaitu penerangan kepada Sarawak. Maka saya membuat penerangan ini supaya rakyat faham. So sekian, terima kasih. Thank you.